Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikmal Hakimi bin Muhammad Syukri dari Bachelor Sains Haiwan dengan kepujian. Okey, so hari ini kita akan membincangkan mengenai daging merah dan juga daging putih. Okey, untuk pengetahuan anda, kadar pengambilan daging secara umumnya secara global seluruh dunia telah meningkat 2 kali ganda sejak tahun 1990 dan telah mencapai seberat 324 juta tan metrik pada tahun 2020. Okey, dari tahun 1990 sampai ke tahun 2020, jumlah penghasilan poultry iaitu daging ayam dan juga daging ayam Belanda telah meningkat dari 34.6 juta tan metrik kepada lebih 130 juta tan metrik, yang menjadikan poultry ni sebagai daging yang paling banyak digunakan di dunia. Apa beza daging merah dan daging putih ni? Daging merah adalah daging yang mempunyai kadar myoglobin yang lebih dalam darah, iaitu myoglobin ni adalah sel yang akan membawa oksigen ke otot dalam salur darah kita. Jadi sebab tu dalam ayam sendiri, di bahagian kaki, dia punya daging dia akan lagi gelap berbanding dengan otot-otot di bahagian yang lain lah, sebab kaki ayam ni lagi banyak digunakan berbanding otot-otot di bahagian yang lain, terutamanya dada lah. Walaupun dekat dada tu isi dia tebal, tapi dia punya daging lagi cerah berbanding dengan kaki. Walaupun kita dapat dapat mengkelaskan daging merah dan daging putih ni mengikut adat dan selera makan di sesuatu tempat, tapi secara umumnya daging putih ni adalah daging poultry, iaitu daging ayam dan juga daging ayam Belanda. Manakala daging merah ni kita bahagikan dia sebagai seperti daging kambing, daging babi dan juga daging lembu. Okey, perbezaan yang paling besar dalam daging merah dan daging putih ni adalah dari segi kandungan lemak dalam darah tersebut. Kandungan lemak dalam daging putih ni lagi rendah berbanding kandungan lemak dalam daging merah. Tetapi walaupun daging merah ni dia punya kandungan lemak dalam daging dia tu lagi tinggi daripada daging putih, tapi dalam masa yang sama, zat-zat yang terkandung dalam daging merah ni juga lagi tinggi daripada daging putih, iaitu dari segi kandungan vitamin B, dari segi kandungan zat besi dan juga zinc yang terdapat dalam daging tu sendirilah. And okey, zat besi dalam daging merah ni dipanggil sebagai heme, iaitu heme ni dia akan lagi senang diserap oleh badan kita berbanding dengan zat besi yang terdapat di dalam tumbuhan. Walaupun mineral dan vitamin dalam daging merah ni lagi tinggi berbanding dengan daging putih, namun kita tak boleh nak mengambil daging merah ni secara berlebihan, sebab daging merah ni boleh membawa kepada kanser. Untuk pengetahuan semua, daging merah ni telah diklasifikasikan oleh WHO sendiri dalam kelas 2A, iaitu berkemungkinan besar membawa kepada kanser. Ada 5 kelas, iaitu yang pertama, kelas 1, dia punya huraian karsinogenik kepada manusia. Kelas yang kedua, iaitu kelas 2A, berkemungkinan besar karsinogenik kepada manusia. Kelas yang ketiga, kelas 2B, berkemungkinan kecil karsinogenik kepada manusia. Dan kelas keempat,
iaitu kelas 3 tidak diklasifikasikan sebagai karsinogenik kepada manusia, dan kelas terakhir iaitu kelas 4 berkemungkinan besar tidak karsinogenik kepada manusia. Dan bagaimana daging merah ni boleh membawa kanser kepada manusia, terutamanya kanser usus dan kanser perut lah. Iaitu daging ni dia akan menjadi karsinogenik bila kita masak daging ni pada suhu yang tinggi. Seperti kalau kita bakar dia lah. Sebab bila kita bakar, ada satu kandungan dalam daging ni yang akan berubah jadi bahan lain. Dia akan berlaku tindak balas kimia yang akan menjadikan bahan tu sebagai karsinogenik. Terutamanya untuk penggemar-penggemar daging grill yang kat bahagian hujung yang hitam, yang hangus tu kan, yang garing tu, yang tu lah boleh memberikan bahaya kepada kita lah, yang paling membawa kepada kanser. Macam tu lah lebih kurang. Jadi kesimpulan daripada saya, kedua-dua daging ni, iaitu daging putih dan daging merah, dua-dua ada kebaikan dia, dua-dua ada zat dia, dua-dua ada khasiat dia yang tersendiri. Jadi tak salah untuk kita sebagai manusia untuk masukkan sedikit daging putih ataupun daging merah ni dalam diet harian kita. Tapi ada orang kata belas kasihan untuk daging-daging merah yang berakhir dengan bahagian-bahagian yang berakhir dengan loin. Contoh macam tenderloin ataupun sirloin. Sebab dekat bahagian ni dia terkenal sebagai daging merah dengan kandungan lemak yang lebih rendah berbanding bahagian-bahagian daging yang lain lah. Dan sebelum masak, kita dianjurkanlah untuk trim lemak-lemak dekat ujung daging tu untuk mengurangkan kadar pengambilan lemak dalam makanan. Dan yang terakhir sekali, kalau boleh elakkanlah bahagian yang hangus tu, yang bahagian hangit tu, kita elakkanlah untuk supaya diri kita ni terhindarlah daripada risiko mendapat kanser. Sekian sahaja daripada saya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.